Bencana banjir yang melanda beberapa buah negeri membuatkan rakyat melihat tingkah laku ahli-ahli politik tanpa mengira parti. Setengah ahli politik juga dilihat tidak menunjukkan kompetensi dalam menyelesaikan isu banjir dan bantuan kepada mangsa banjir. Sentimen defisit kepercayaan kepada kerajaan masih terus berlegar ketika ini. Melihat dari senario ini juga kita nak terus bersama dengan penganalisis politik dan juga timbalan pengarah kita UKM Profesor Dr. Kartini Abu Talib. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, Cici. Prof, sentimen ini kita lihat semakin kerap kita dengar dari rakyat. Bagaimana sebenarnya kerajaan boleh melihat kritikan dan juga cadangan membina rakyat ketika ini dalam nak membawakan satu pemerintahan terbuka serta moden dan juga lebih melibatkan rakyat? Okey. Kalau kita perhatikan sentimen hilang kepercayaan rakyat kepada ahli politiknya, kita boleh bertanya apakah persoalannya rakyat yang mana? Ahli politik kawasan mana? Maka kita tidak boleh pukul rata dan menyimpulkan rakyat tidak percaya pada ahli politik. Kerana semua harus memahami bahawa perubahan pelibatan NGO, badan bukan kerajaan yang begitu aktif dalam memberi bantuan, terutama sekali dalam melihat kesan banjir besar ini, penglibatan NGO yang aktif ini telah berubah agendanya dari persoalan kebebasan dan hak asasi pada peringkat awal, kini telah berlaku evolusi yang betul bagi sebuah negara yang sedang membangun menuju negara maju. Maknanya NGO itu telah bersedia untuk secara kolektif membantu rakyat memerlukan tanpa menunggu arahan dari langit. Maknanya kalau kita perhatikan di barat, terutama di Amerika Syarikat, bila berlaku banjir besar, taufan atau gempa bumi, presiden pun tak turun padang pun kerana sistem dan institusi demokrasi telah membolehkan sumber bantuan selain mengharapkan kerajaan, iaitu badan bukan kerajaan yang telah hidup subur menikmati kebebasan bergerak dan berpersatuan, dibenar dan disokong oleh kerajaan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada rakyat. Itulah maksudnya, maknanya telah berubah anjakan paradigma NGO di Malaysia ini telah pun menuju sebuah negara maju. Maknanya dia telah bersedia, mereka telah beralih daripada mempersoalkan hak asasi kebebasan bersuara, tetapi kini telah bersedia berganding bahu secara kolektif untuk membantu rakyat yang memerlukan tanpa perlu menunggu arahan daripada mana-mana untuk memberi bantuan. Saya kira ini adalah evolusi yang baik sesuai dengan sifat negara untuk menuju kepada negara maju dan keaktifan NGO menghulur bantuan adalah gandingan mantap melengkapkan hidup bermasyarakat ataupun sebuah masyarakat sivil yang sejahtera. Sesuailah dengan maksud kerajaan satu ketika dulu melahirkan dasar perswastaan negara yang mahu rakyat menjadi kreatif. Adanya bersifat mandiri untuk membantu rakyat. Kita pun tahu bahawa kerajaan ada limitasi-limitasinya dan gerakan subur ini harus disokong. Cuma pada saya apa yang penting ialah kerjasama negeri, persekutuan dan juga NGO ini perlu diselaras. Perlu diterapkan satu kefahaman kepada rakyat mengenai 3 tahap persediaan, iaitu sebelum bencana, ketika bencana dan selepas bencana. Dan ahli politik juga harus peka dan sedar pada isu tentang pemanasan global, climate change, dan tidak hanya beku dan tersekat pada membicarakan isu kaum, perkauman, minoriti, majoriti, tapi mereka harus mula berkempen memberikan kesedaran mengenai climate change dan isu bagaimana kelestarian ini boleh dilaksanakan secara bersama. Ya, Prof, mungkin ada beberapa pihak juga mencadangkan Malaysia menyertai Open Government Partnership OGP kerana OGP boleh mengubah cara kerajaan sesuatu negara itu berkhidmat kepada rakyatnya. Kalau boleh Prof jelaskan mengenai apa itu OGP dan bagaimana sebenarnya Malaysia ni boleh dikira menyertainya. Okey. OGP ataupun Open Government Partnership ini merupakan suatu bentuk inisiatif multilateral yang melibatkan pelbagai stakeholders termasuklah kerajaan, bukan kerajaan, swasta, persendirian di pelbagai peringkat sama ada persekutuan, negeri, daerah. Dan kalau kita perhatikan OGP yang telah dirasmikan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama, dalam ucapan perasmian OGP pada September 20, 2011, ia melibatkan beberapa negara ahli teras termasuklah Amerika, Brazil, Norway, Mexico, Indonesia dan Filipina. Afrika Selatan juga kalau tak salah saya mereka telah pun mengumumkan satu pelan tindakan negara dan komitmen ini perlu melibatkan badan bukan kerajaan sebagai rakan kongsi bagi maksud memakmurkan negara dan rakyat.
Ya, kalau kita perhatikan OGP, matlamat utamanya adalah untuk memperkukuh keberkesanan urus takbir. Maknanya isu transparansi, ketelusan, integriti dalam urus takbir kerajaan yang perlu diintegrasikan dengan teknologi maklumat kerana kita berdepan dengan dunia digital yang menjadikan maksud rahsia semakin terhakis. Susah untuk mengatakan persoalan rahsia. Semuanya bocor saja. Jadi apa yang diperlukan sekarang adalah ketelusan. Jadi bagaimana Malaysia boleh menuju ke arah OGP ini? Kalau kita perhatikan, Malaysia telah pun menuju adanya sifat-sifat dan keadaan OGP, iaitu partnership, kerjasama dengan antara kerajaan dan badan bukan kerajaan. Kalau kita perhatikan banjir besar pun telah melihatkan bagaimana NGO boleh menggerakkan, terlibat aktif membantu rakyat, dan contoh yang paling jelas sekali dalam melihat kerjasama kerajaan dengan bukan kerajaan ialah bagaimana usaha membina dasar perpaduan negara, pelan tindakan perpaduan negara, melibatkan pandangan NGO dan penglibatan NGO digerakkan bersama rakyat biasa supaya dasar kerajaan yang dibentuk bersifat inklusif, komprehensif dan dapat menzahirkan hasrat rakyat. Dalam keadaan OGP dengan maksud kerjasama atau rakan kongsi ini telah pun dizahirkan oleh Malaysia. Cuma persoalannya mengapa Malaysia secara langsung atau secara rasmi tidak menandatangani OGP sebagai rakan kongsi bersama dengan negara teras dan 38 lagi negara anggota. Selalunya kalau kita perhatikan kerajaan kita, dia berhati-hati untuk menandatangani perjanjian rakan kerja dan rakan kongsi sebegini bila maksud urus ketelusan dan integriti negara, maknanya kerahsiaan itu semakin pudar dan banyak perkara bila berurusan dengan pembangunan di Malaysia ini dia kena ada sensitiviti melibatkan budaya dan culture, budaya dan agama ni. Etnisiti, budaya dan agama. Ini adalah teras dalam melihat pembangunan Malaysia. Jadi Malaysia sentiasa berhati-hati kerana kita tidak boleh terus melihat dan mengukur diri kita mengikut acuan barat. Kita kena berhati-hati kerana maksud ketelusan di sana, kalau saya ambil contoh, pembangunan suatu kawasan itu perlu teras jelas ada dalam blueprint dan plan yang dilaksanakan. Misalnya kalau di Malaysia ini, kalau adanya kuil di situ, kita tak akan terus langgar atau bulldoze kuil, tapi kita pusing ke tepi untuk memastikan kuil terbina. Macam di Mid Valley lah, kalau kita perhatikan ada kuil, kuil agama Hindu yang besar berada di situ dan dipelihara. Kalau mengikut OGP ini, ketelusan dan integriti ni, apa saja yang maksudnya sekular itu disokong, apa saja yang berkaitan dengan agama dan budaya itu tidak diterapkan dalam masuk OGP. Sebab itu Malaysia ni agak berhati-hati bila melibatkan perjanjian dengan antarabangsa yang sebegini. Dalam satu segi etika itu saya kira baik, dan dalam satu segi kita boleh menciptakan acuan kita sendiri dalam membina apa inisiatif kerjasama antara kerajaan dan bukan kerajaan seumpama serupa seperti OGP yang telah pun kita makmurkan dan zahirkan di Malaysia. Baik, Prof, sangat jelas, padat apa yang telah diterangkan oleh Prof. Terima kasih. Itu tadi Profesor Dr. Kartini Abu Talib, penganalisis politik dan juga timbalan pengarah KITA UKM.